Baik Azam, berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 2 petang tadi, jumlah penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 55 penduduk yang melibatkan 15 keluarga di 2 daerah yang terjejas iaitu Paitan dan Telupit. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, di Telupit 35 penduduk berada di 2 PPS yang masih aktif. Ia melibatkan 20 penduduk di PPS Dewan Kampung Mau dan 15 orang di PPS Masjid Kampung Gana Jati. Sementara itu di Paitan, 20 orang melibatkan 4 keluarga berada di PPS SMK Pamol. Lebih banyak bakul makanan akan diedarkan di kawasan Parlimen Beluran khususnya kepada penduduk terjejas banjir. Ahli Parlimennya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, setakat ini lebih 5,000 bakul makanan sudah diagihkan sejak Sabtu lepas. Dimaklumkan terdapat penduduk terjejas banjir tidak berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, sebaliknya beralih ke kawasan tinggi atau rumah keluarga khususnya, memandangkan tidak semua kawasan mempunyai kemudahan PPS. Akan terus menyumbang bakul makanan bagi mereka yang memerlukan, yang dipindahkan dan terkesan disebabkan oleh banjir. Jadi proses pengantaran bakul makanan ini sedang rancak dijalankan oleh kaki tangan pejabat Parlimen dan juga pejabat Dewan Undang-Undang Negeri Labuk bagi meringankan beban yang dihadapi oleh penduduk di kawasan ini. Datuk Ronald ditemui pemberita selepas menyerahkan bakul makanan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI di Kampung Simpangan Paitan. Beliau yang turut menzahirkan rasa simpati atas 2 kes kematian berkaitan banjir melibatkan seorang nelayan dan pekerja ladang di Paitan baru-baru ini, meminta penduduk terjejas agar bersabar dan berwaspada ketika banjir. Sementara itu, turut aktif menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir ialah pihak sukarelawan dan badan bukan kerajaan NGO berbekalkan niat murni membantu mereka yang memerlukan. Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah Pikas tidak menunggu lama untuk menyampaikan sumbangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan Saripah Munazrah. Silakan. Baik Rita, terima kasih. Saudara, musibah banjir yang melanda di daerah Kota Marudu baru-baru ini pada 1 Januari yang lalu turut mendapat perhatian badan bukan kerajaan NGO dan prihatin dengan nasib mereka. Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah Pikas telah pun turun padang untuk menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban penduduk yang terjejas banjir. Dan untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan usaha Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah Pikas ini, bersama dengan saya pada petang ini Pengerusi Ustaz Datuk Muhammad Farid bin Datuk Liman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, boleh ceritakan sikit penglibatan Pikas di daerah Kota Marudu baru-baru ini dalam membantu mangsa-mangsa banjir? Okey, alhamdulillah kita telah melancarkan satu tabung itu tabung Gerakan Kebajikan Banjir yang tabung itu terlancarkan pada 2 hari bulan lepas dan akhirnya kita telah sumbangkan dana daripada itu untuk membeli kit makanan sejumlah 1,500 kit makanan telah diedarkan kepada mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara di sekitar Kota Marudu. Terdapat 8 pusat kami telah lawat hari itu. Dan sepanjang Ustaz datang bersama dengan tim ataupun pasukan membantu, mungkin selain kit, bentuk-bentuk bantuan yang lain yang dihulurkan pada waktu itu? Kami pada ketika itu hanya menghulurkan kit bantuan makanan sahaja sebab dana yang kita terima tidak terlalu banyak sebab ini adalah sumbangan daripada orang ramai. Dan kami ada lagi perancangan untuk pasca banjir, iaitu kita akan membantu mana-mana masjid ataupun surau yang terjejas ataupun rumah-rumah terjejas untuk kita bersihkanlah, insya-Allah. Jadi bagaimana Ustaz selaraskan bentuk bantuan dan juga bersama dengan pasukan yang lain untuk sampai tepat pada masanya? Okey, untuk banjir ni kita terus terang cakap dia memang dalam keadaan yang kelang kabut dan semua pun kena cepat. Jadi alhamdulillah dalam tim saya ni kebanyakan orang sudah bersedia untuk menghadapi mana-mana musibah yang berlaku, apa-apa yang orang bilang berkaitan tentang bencana alam. Alhamdulillah semua tim bersedia dan kita selaraskan perkara ini apabila kita melihat bajet yang sudah sedia ada dikutiplah. Insya-Allah kita akan berusaha seperti mana kita telah buat dulu pada PKP lepas. Kita telah mengagihkan sebenarnya bakul makanan dan juga kit makanan juga di daerah
Kota Belud dan juga Pitas seperti mana kita telah buat pada yang PKP lepas. InsyaAllah untuk yang pasca banjir ni kita cuba juga untuk terus serta untuk membantu mangsa-mangsa banjir di daerah-daerah lain insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, boleh sama-sama. Baik, saudara, itu dia kita bersama dengan Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah ataupun PIKAS, Ustaz Datuk Muhammad Farid bin Datuk Liman. Jadi usaha murni ini saya boleh simpulkan sebagai inilah yang disifatkan sebagai satu keluarga Malaysia yang membantu tak kira bangsa, agama dan apa jua keadaan masyarakat khususnya di daerah Kota Marudu. Sekian saja Lintas Langsung, kita kembali bersama dengan Rita di Berita Wilayah Sabah. Silakan Rita. Baik, terima kasih Sarifah. Sementara itu, meskipun situasi banjir di Kota Marudu telah pulih, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM daerah tetap meneruskan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan termasuk gelombang ketiga banjir. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Daerah Kota Marudu, Roni Sikawan berkata, anggotanya ditugaskan 24 jam bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Kita punya kekuatan satu balai lah, kita akan panggil yang bercuti ataupun yang off dan kita akan respon kepada semua panggilan yang kita terima. Beliau ditemui RTM ketika kerja-kerja pembersihan dan sanitasi di Sekolah Rendah Adventist Damai yang dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara banjir di Kota Marudu. Beliau turut menasihati penduduk agar sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa termasuk berpindah ke tempat selamat sekiranya berlaku bencana. Dalam pada itu, daerah lain yang tidak terjejas dengan banjir tetap bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan amaran fenomena penumpuan angin bermula 9 Januari. Ini termasuk Jawatan Kuasa Bencana Daerah Beaufort yang telah pun melaksana persiapan awal. Pegawai Daerah Beaufort Abdul Imam Basirun berkata, beliau telah meminta pihak berkenaan membuat analisis dan persediaan sebelum cuaca hujan di kawasan berkenaan. Usaha ini turut mendapat perhatian wakil rakyat kawasan berkenaan. Setakat ini kita telah membuat persiapan terlebih awal dan telah mengadakan, PKOB telah mengadakan meeting bersama-sama ahli-ahli yang berhormat dan PKOB. Kita telah awal bersedia banjir di Beaufort ni. Kalau pihak kepimpinan, pihak PKOB sudah pun membuat satu plan, rakyat pula akan bersedia untuk menerima karena tujuan dan matlamat kita adalah membantu rakyat supaya jangan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Beliau ditemui pemberita RTM ketika membuat tinjauan di Kampung Balibata, Beaufort. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kemusnahan harta benda, malah berpotensi mengundang penyakit bawaan air yang mendatangkan mudarat kepada individu sekiranya diambil mudah. Antara yang sering berlaku di kawasan banjir dan pusat pemindahan sementara PPS ialah keracunan makanan, demam kepialu, kolera, hepatitis A dan kencing tikus. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Sabah Dr. Valentine Elias Japuli Gantol berkata, penduduk di kawasan terjejas banjir berisiko tinggi mendapat jangkitan kerana keadaan persekitaran kurang bersih mendedahkan kuman seperti virus, bakteria dan parasit. Bila berlakunya bencana ini, kita akan dikelilingi oleh persekitaran yang dicemari ataupun kotor disebabkan oleh bencana banjir itu sendiri. So saya mohon kepada semua supaya mana-mana sisa makanan ini dibuang di tempat yang tong sampah yang ditutup bagi mengurangkan risiko urungan lalat ataupun tikus suap ini yang boleh menjurus kepada kejadian penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian kepada RTM di Bilik Gerakan Banjir Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS di Kota Kinabalu. Beliau menasihatkan penduduk terlibat agar minum air dimasak, kerap mencuci tangan serta mengamalkan konsep lihat, hidu dan rasa sebelum menjamu makanan. JKNS sentiasa melakukan pemantauan dengan menempatkan pasukan perubatan di setiap PPS selain melakukan ujian saringan COVID-19 bagi membendung penularan di PPS. Setakat ini tiada laporan diterima bagi kes jangkitan penyakit bawaan air akibat banjir. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Terus waspada ketika musim monsun ini. Patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Rita Aloysius Malik kembali bersama Azam. Silakan. Terima kasih Rita, langsung dari Sabah.